Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sebab saya rakam video waktu malam. Jadi dalam video ni saya nak bagi sikit perkongsian berkaitan macam mana nak tentukan steady state approximation dalam chemical kinetics. Okey, sebenarnya konsep steady state ni sangat penting sebab dia ada pengenalan dia waktu KFT peringkat 1. Dia banyak tentu pasal benda ni lah. Dan kemudiannya waktu KFT level 3 dalam derivation akan sentuh banyak pasal benda ni untuk tentukan derivation kita lah. Okay, jadi kita terus kepada isu kita. Jadi steady state ni untuk apa? Okay, steady state approximation ni tujuannya adalah untuk menentukan rate law untuk reaction yang mechanism. Okay, mechanism maksudnya apa? Okay, mechanism ni maksudnya reaction ni sebenarnya satu reaction full, tapi dia take part dalam beberapa step. Okay, korang nampak ada sebenarnya reaction asal dia macam ni. Ni reaction asal dia. Okay, 2NO tambah H2 sama dengan N2O pada H2O. Tapi korang tengok kat sini, ada dua jenis chemical reaction, dua jenis reaction yang berlaku sebagai mekanisme untuk sebagai step-step yang berlaku dalam menghasilkan reaction ini. Okay, jadi first tu dia akan NO akan jadi K1, akan jadi N2O2, ada sesetengah yang berbalik kepada NO balik. Lepas tu yang ini dia akan gabung H2 baru bentuk N2O. Tapi in the whole reaction kita express macam ni lah. Okay, kiranya ni step-step untuk reaction ni. Ini nama mekanisme. Okay, dan macam mana kita nak tentukan rate law dia adalah dengan steady state approximation. Okay, baik. Seterusnya, jadi untuk menentukan steady state approximation ni, kita ada 3 step yang penting. Okay, biar saya gariskan. Okay, yang pertama ialah kita ungkapkan rate law. Yang kedua, yang kedua, kita identify intermediate. Lepas tu kita samakan dengan kosong. Okay, samakan rate of intermediate dengan kosong. Dan yang ketiga ialah kita substitute. Okay, senang je. Dia akan jadi senang. Okay, sekarang ni kita tengok reaction ini. Okay, kita dapat 2 step dalam mekanisme ini. Jadi kita tentukan rate law menggunakan steady state approximation. Okay, step yang pertama adalah untuk kita mengungkapkan rate law. Okay, maksudnya nak tentukan rate law. Okay, korang tengok reaction mana yang berlaku sehala. Maksudnya yang tak berbalik. Yang berlaku sehala. Alright, okay, 2 sehala. Sebab ini sebenarnya adalah fast reaction. Ini kita panggil slow reaction. Ini secara teknikal je lah. Tapi reaction yang fast inilah yang menjadi rate law kita. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan? Yang pertama sekali, V sama dengan K2. Okay, untuk kapal rate law, kau akan letak kadar rate constant kat depan. Dia reaction yang fast ini, yang satu hala ni ialah K2. Jadi kau tahu, okay, K2. Lepas tu sebelum tu, kat lepasnya, kau letak reactant dia. Reactant dia NO2O2 dengan H2. Okay, K2, N2O2, H2. Okay, ini ialah rate law kita. Okay, dah dapat ni, kita tunggu dulu. Kita buat yang step seterusnya. Okay, step seterusnya ialah identify intermediate. Alright, identify intermediate ni maksudnya apa? Intermediate ialah reaction. Okay, korang tengok. Reaction ni mula dengan 2NO tapi berakhir dengan N2O. Mungkin yang lagi jelas korang nampak kat sini lah. Okay, maksudnya reaction ini reactant dia, ini produk dia. Jadi apa compound yang bukan reactant, bukan produk, tapi dah hasil kat tengah-tengah. Okay, kau tengok. Ini reactant, ni produk dia, tapi kau tengok kat tengah-tengah ni tiba-tiba ada N2O2. Okay, jadi ini kita kira sebagai intermediate of reaction. Okay, jadi untuk yang ni korang kena tentukan rate of formation of intermediate. Alright.
Sekejap. Biasa saya kat atas, so saya kecilkan. Okay. Intermediate ni rate, kita diungkapkan dengan D N2O2 over dt. Means rate of berapakah kadar perubahan perkataan N2O2 melawan masa. Okay, sama dengan apa? Kita kena tentukan berdasarkan steady state ni lah. Okay. Sama je macam rate law yang atas ni, tapi kita buat untuk N2O2. Okay, sekarang ni macam mana kita dapat, macam mana N2O2 berfungsi, berubah, dia punya concentration semua. Okay, korang tengok sini. Okay, tengok setiap rate constant satu persatu. Okay, tindak balas pertama, NO jadi N2O2. Dia menyebabkan N2O2 tak? Ya, sebagai produk. Dan kalau makin ke kanan, dan kalau reaction ni makin bertambah, maksudnya N2O2 bertambah ke tak? Bertambah. Sebab dia makin tambah N2O2 kan, melalui reaction yang K1 ni. Okay, jadi kita buatlah K1N2O2. Silap. NO. Ingat, kita kena ambil reactant. Kini sebelum lepas rate constant tu, kita kena reactant NO. Alright. Seterusnya. Okay, seterusnya. Tapi ni ada 2 kat depan, so letak 2. Okay, lupa tak. Alright. Seterusnya, N2O2 boleh jadi NO. Tapi kalau reaction ni proceed, N2O2 akan kurang, NO akan bertambah. Okay, jadi kita kena letak minus. Minus ni menunjukkan reactant tu berkurang. K-1. Dan apa kita punya reactant untuk kalau tindak balas yang reverse ni? N2O2. Kita taruh N2O2. Okay, seterusnya. N2O2 tambah H2, kita proceed akan jadi 2 produk ni lah. Tapi kalau kita proceed, N2O2 akan bertambah ke berkurang? Berkurang. Jadi macam tadi juga, negatif K2 N2O2, apa lagi reaction dia? H2. Alright. Dan ini ialah rate of change of N2O2 intermediate kita. Okay, dan untuk yang intermediate ni, sebenarnya kalau kita ikutkan, rate of change dia kosong. Okay, ini steady state approximation. Approximation kita anggap bahawa D N2O2 over dt sama dengan kosong, tak berubah. Okay, jadi korang samakan je. Korang masukkan je K1, sign balik. Yang mana kita dah derive tentukan kat atas ni, samakan dengan kosong. Okay, sebab dia tak berubah. Kemudian macam apa step seterusnya? Kita kena tentukan perkara rumus N2O2. Okay, sebab kita nak dapatkan N2O2 yang ni, kena pakai yang ni dalam ungkapan semua rate constant dengan concentration ini. Sebab kau perasan yang lain tu ialah produk reactant. N2O2 je yang kita nak keluarkan kat sini. Yang kita nak substitute. Okay, nanti kau akan faham bila saya terangkan secara lanjut lah. Okay, K-1 N2O2. Jom buat sama-sama. Sama dengan, okay, ni bawa ke sana. Ni bawa dulu dia bawa ke sana. Jadi akan jadi K1 NO2. Kita keluarkan N2O2 sebab dia sama. Jadi dia akan jadi ini. Tambah K2 H2. Jadi kita bawa ini ke sini, ke bawah. Dia akan jadi N2O2 concentration sama dengan K1 NO K-1 tambah K2 H2. Okey, jadi inilah ungkapan kita untuk N2O2. Alright, kita step kedua. Ni step pertama, ni step kedua. Step ketiga, yang ungkapan yang kita dapat ini untuk intermediate, kita masukkan balik kat dalam satu ni tadi. Okey, jadi kita masukkan, dia akan jadi macam ni. Rate law kita ialah 3. Yang 3 tentukan rate substitute. Jadi rate law kita ialah K1 K2 NO2 H2. Lepas tu
K-1 tambah K2H2. Sebab apa? Kenapa kita dapat yang ni? Okay, saya tunjuklah supaya nak lagi senang. K1H2, yang ni kita ungkapan kat sini, kita darab dengan H2O2 yang dapat tadi. Yang dapat tadi ni kan. Okay, jadi kita akan dapat K1NO2 K1 tambah K2. Okay, korang tadi bila dah kira-kira korang akan dapat juga yang atas ni. Alright? Faham kan? Sebab ni kita akan bawa ke atas sebab dia pengatas, bawah ni kekal. Oh, saya lupa letak H2 kat sini. Okay, clear kan? Jadi ni contoh steady state approximation untuk contoh yang pertama. Saya harap jelas lah untuk yang pertama ni. Jadi ini contoh kedua, dan sebenarnya ini ialah mekanisme yang kita jumpa dalam KFT 431, iaitu Linderman mechanism. Okay, tapi kita gunakan konsep KFT yang pertama yang kita dah gunakan untuk steady state approximation. Sama je. Okay, cuma untuk yang KFT 431 ni, of course lah teori ni akan lagi panjang lah. Tapi kita nak fokus on derivation yang first ni dulu. Okay, jadi pertama sekali kita kena ungkapkan rate law. Okay, macam saya kata tadi, rate law ialah kita ambil reaction yang berlaku secara terus, yang tak ada balik-balik ni. Okay, jadi kita ambil reaction ni. Okay, sebenarnya A prime ni adalah activated complex, kalau korang perasan lah. Okay, K2, reaction berlaku secara terus, dan sebenarnya ialah fast reaction. Okay, tapi dia biasa tak ungkap lah, tapi ini konsep di sebaliknya lah. Okay, jadi rate law kita ialah V sama dengan, kita letak rate constant kita yang untuk yang fast rate, untuk yang reaction terus ni tak ada corner patah balik, K2 darab dengan concentration of A prime, A star ni adalah activated complex. Alright, faham ya? Okay, ini adalah rate law kita yang pertama. Step yang kedua ialah kita kena identify intermediate dan samakan rate of formation dia dengan kosong. Alright, jadi kat sini intermediate kita ialah apa? Yang tak ada kat ni ialah produk kita, inilah hasil kita. Yang tak ada kat dua-dua, kat sini dengan sini, tapi ada dalam kita punya react mechanism ialah A star. Okay, A star ini ialah kita punya intermediate. M ni sebenarnya yang reaction awal, tapi dia tiba-tiba ada kat sini. So A star ni ialah, jadi kita ambil kira lah sebagai intermediate. Kita ambil kira ini sahaja. Alright, jadi D A star over DT, kita tentukan rate of formation of intermediate kita. Okay, jadi kita ambil kira setiap reaction yang berlaku. Okay, ada reaction yang K1 ke K1 yang terus, K1 yang berbalik. Kemudian kita ada K2. Okay, kita tengok apa efek dia kat A star. Okay, jadi untuk yang first reaction pertama, A tambah M akan jadi A star. Jadi kalau kita reaction ni proceed, dia akan menambahkan A star. Okay, jadi positif K1 AM. Ingat, kita ambil kita punya reaction dahulu. Okay, yang seterusnya A star tambah M, dia akan patah balik jadi A plus M. Okay, waktu reaction berlangsung, A star akan berkurang sebab makin banyak jadi A plus M kan. Okay, jadi kita tolak K-1 A star M. Okay, seterusnya yang K2 pula. Semakin banyak dia bertambah jadi B plus C, itu produk kita, A star akan makin berkurang. Jadi kita guna apa? Tolak K2 A star, letak reactant dekat depan. Okay, oleh sebab ini sama dengan kosong. Okay, jadi sini ini sama dengan kosong lah. Kosong, rate of intermediate sama dengan kosong. Jadi kita kena keluarkan intermediate. Kita keluarkan intermediate yang concentration lah daripada ungkapan ni. Sebagai perkara rumus lah, sebab yang ini kita substitute dalam ini. Ini kita nak substitute yang ini. Alright, jadi kita buat sama lah. Jadi saya buat secara ringkas. Okay, jadi ini jadi kisah phone saya mati waktu recording. Jadi inilah sebenarnya
ungkapan A star yang kita dah dapat tadi. Okey, seterusnya yang last step kita akan substitute ini dalam ini. Okey, jadi kita masukkan yang ini dalam ini, darabkan. Jadi ini kena masukkan dalam pecahan dia. Jadi dia akan jadi seperti ini. Inilah sebenarnya derivation untuk Lindemann reaction. Tapi ni first step lah. Nanti untuk yang belajar KFT 431, dia ada step-step lain yang sampai jadi equation yang boleh buat graf tu. Okay, yang ni. Mana dah graf? Ni, yang boleh macam ni. Tapi ni nantilah, bukan saya tak nak terang sekarang. Sebab saya nak terangkan lepas steady state dulu. Untuk enzyme guna, photochem guna. Okay, tapi ini yang basic punya lah. Okay, jadi rasa itu je penerangan saya. Assalamualaikum.